Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur lillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di dalam siri Tazkirah Ramadan tahun 1442 ini. Tuan-tuan puan-puan, tazkirah kita pada hari ini insya-Allah akan membicarakan satu daripada kemuliaan Ramadan. Kita telah membicarakan tentang kemuliaan Ramadan itu, yaitu Al-Quran. Kemudian kemuliaan berikutnya ialah Lailatul Qadar. InsyaAllah hari ini kita akan melihat satu sudut kemuliaan yang lain, yaitulah Ramadan ini juga dimuliakan dengan amalan infak. Infak, sedekah, sumbangan, derma, bantuan, ya, yang kita faham sebagaimana yang kita sebut tadi, merupakan anjuran yang utama, ya, sesudah kalimah infak sering disebut sesudah kalimah salat. Di situlah kita dapat melihat keutamaan infak ini. Ya. Jadi ia sering disebut dan ada keadaan digandingkan dengan salat. Di situ kita lihat bagaimana besarnya ibadah infak ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak ini merujuk kepada apa yang Allah kurniakan dalam bentuk rezeki kepada kita. Sebab itu disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu, yaitu orang-orang yang bertakwa itu, ialah mereka yang setelah mereka beriman, mendirikan salat, mereka itu berinfak dengan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Umumnya kita faham rezeki dalam bentuk kebendaan. Namun begitu, rezeki dalam makna yang luas tentulah melangkaui hal-hal kebendaan semata-mata. Jadi kalau kita nak melihat infak dari bentuk yang luas, tetapi apa yang Allah sebutkan ini ialah infak daripada rezeki yang Allah beri kepada kita dalam bentuk harta benda dan sebagainya. Ayat yang saya sebut tadi ialah ayat dari surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 3. Di mana Allah menyebut bahawa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, kemudian mendirikan salat. Dan mereka berinfak dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Itu antara dalil-dalil awal yang disebut oleh Al-Quran. Kemudian sesudah itu banyak sangat ayat-ayat berkaitan infak ini. Dan itulah yang membuktikan betapa besarnya ibadah infak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mewajibkan kita berpuasa. Dengan ibadah puasa itu, kita telah membentuk diri kita, melatih diri kita untuk
menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana sifat takwa itu adalah hasil daripada ibadah puasa seperti mana yang disebut di dalam ayat 183 Al-Baqarah, ayat akhir. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknanya ibadah puasa itu akan membentuk jati diri kita, orang yang beriman ini, sebagai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini umumnya memiliki hati yang bersih, hati yang emosinya halus. Jadi di situlah kita melihat dengan ibadah puasa ini akan menimbulkan kesedaran dalaman tentang kehidupan ini, tentang nasib sebahagian daripada manusia. Jadi Allah takdirkan bahawa bukan semua kita ini hidup dalam keadaan selesa, senang, rezekinya murah. Ada di kalangan kita yang mengalami ujian-ujian Allah dalam bentuk kesukaran hidup, kemiskinan, fakir, ya, kekurangan itu dan ini. Maka di situlah kita melihat mengapa Allah memerintahkan kita supaya berinfak. Setelah kita menjalani ibadah puasa, hati kita ni dibentuk ke arah takwa, hati kita menjadi lembut, sensitif, ya. Dan daripada hasilnya itu menghasilkan sikap simpati, empati terhadap nasib orang-orang lain. Di saat itulah mudah untuk kita melaksanakan ibadat infak. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita melihat, hari ini kita di Malaysia ini, alhamdulillah, boleh dikatakan semua kita dapat menikmati, ya, Ramadan dengan iftar yang sempurna, ya, berbuka, ada makanan. Dalam waktu yang sama, ya, sebahagian saudara-saudara Muslim kita, terutama di negara-negara yang saat ini menghadapi peperangan, baik peperangan sesama sendiri atau dalam keadaan mereka ditindas oleh musuh-musuh kita. Sebahagian mereka berada di dalam kesulitan yang amat sangat, kekurangan sumber makanan akibat daripada peperangan. Kita lihat apa yang terjadi di kemah-kemah pelarian di Timur Tengah, ya, sekarang. Kita dimaklumkan berapa ramai saudara-saudara kita yang berpuasa tetapi belum tentu ada iftarnya, ya, kerana sulitnya, kekurangan makanan. Jadi itulah, kesedaran itulah yang penting. Bila kita menyadari bahawa sebahagian saudara-saudara kita mengalami ujian-ujian kehidupan ini dalam bentuk peperangan, ya, penindasan, kezaliman kepada mereka. Ya, akhirnya mereka terpaksa melarikan diri menjadi pelarian. Kehidupan mereka sangat sulit. Mereka inilah yang akan jadi tempat kita menyumbang, tempat kita berinfak. Hari ini kita lihat di dalam media sosial banyak iklan-iklan yang menyeru, mengajak kita untuk berinfak, menyumbang dalam bentuk sumbangan makanan dan seumpamanya kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Sepanjang sejarah manusia ditakdirkan akan ada kelompok-kelompok yang lemah, yang kurang, yang memerlukan bantuan ini. Itulah hikmahnya. Maka orang-orang yang Allah kurniakan rezeki yang lebih, maka kita dituntut untuk menyumbangkan sebahagian saja, sebahagian kecil daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita rezeki itu untuk kita sumbangkan kepada golongan-golongan yang ditentukan ini. Kita melihat bahawa infak itu ada dua jenis, iaitu satu infak wajib, iaitulah yang kita kenali sebagai zakat, termasuklah zakat fitrah.
yang antara kita telah pun melaksanakannya pada bulan Ramadan ini. Ya. Jadi zakat itu adalah satu yang diwajibkan dan ditetapkan kadar. Iaitulah kadar zakat itu 2,5% daripada harta kita. Daripada rezeki yang Allah kurniakan lebih kepada kita. Jadi kita kena keluarkan 2,5% sebagai zakat. Dan itu adalah wajib. Sementara itu banyak lagi ya yang disebut infak yang umum ini terlalu banyak dan luas. Yang itu tidak ditetapkan kadarnya. Terserah kepada kita, kepada keikhlasan kita untuk mengeluar dan menyumbang kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Jadi dalam bab zakat, kita dah ditetapkan. Ada kelompok asnaf sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka inilah yang layak untuk menerima zakat. Sementara itu infak ini lebih umum. Mungkin penerima-penerima infak ini bukan sekadar individu, tetapi mungkin juga dalam bentuk organisasi ya, ataupun kelompok-kelompok yang layak untuk kita infakkan, kita bantu. Contohnya di antara infak itu ada yang disebut sebagai sadaqatun jariyah. Iaitulah di dalam infak itu ada bentuk yang disebut sebagai sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah ini adalah sumbangan infak kita dalam bentuk harta dan sebagainya yang mana manfaatnya kekal, berpanjangan. Kita boleh infak makanan tetapi sekali saja makna kita makan habis. Tetapi infak dalam bentuk sedekah jariyah ini dia akan kekal. Contohnya hari ini ada kalangan penduduk-penduduk dunia dalam kesulitan untuk mendapatkan air. Sedangkan air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Maka ketika mana kita menginfakkan perigi untuk mereka, selama mana perigi itu mengalirkan air, dimanfaatkan oleh orang, maka selama itulah ganjaran kebajikan infak kita mengalir. Itulah maknanya sedekah jariyah itu. Sebab jariyah itu dari perkataan jar itu maknanya mengalir, berlari. Jadi ia umpama air yang terus mengalir. Ganjaran pahala untuk orang yang berinfak dalam sedekah jariyah ini akan terus mengalir. Biarpun dia dah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi ganjaran daripada infak itu akan terus menerus mengalir. Jadi hal ini ada disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis ya dari riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه له. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, apabila mati anak Adam atau mati seorang manusia, terputuslah daripadanya segala amalannya, melainkan daripada 3 perkara, iaitu pertama dari sedekah jariyah, yang keduanya daripada ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiganya ialah doa anak-anak yang soleh. Jadi tinggalan kita anak-anak soleh yang sentiasa berdoa untuk kebaikan kita. Itulah 3 perkara yang disebut dalam hadis riwayat Muslim.
Ya. Hadis ini popular. Ya. Jadi kita sering mendengarnya. Jadi hadis ini nak menjelaskan kelebihan keutamaan sedekahun jariyah. Seluruh infak itu besar ganjarannya, tuan-tuan perempuan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi apa yang nak disebutkan di sini, di antara sedekah-sedekah infak-infak kita itu, sedekahun jariyah ini keutamaannya ialah ia mengalir terus walaupun kita sudah mati. Itu ceritanya. Ketika kita mati, amalan kita terputus. Kita tak boleh lagi nak bersolat, tak boleh lagi nak mengajar kalau bagi orang yang mengajar, tak boleh lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Apa saya amalan tak ada lagi sebab kita dah mati. Namun dengan adanya sedekah jariyah kita, ia menjadi sumber, dipanggil sumber ganjaran yang pasif. Atau hari ini dalam istilah perbankan kita, istilah keuangan kita sebut passive income, pendapatan secara pasif. Jadi dia terus datang tanpa usaha. Itulah maksudnya, kesan daripada sedekah jariyah ini. Ganjarannya terus mengalir kepada orang yang melakukannya walaupun dia telah mati. Makna di alam kubur, ganjaran itu terus datang. Kebaikan daripada hasil usaha sedekah jariyahnya. Itu maksudnya. Perkara kedua yang disebut dalam hadis Abu Hurairah tadi, kita melihat bahawa perkara kedua ialah ilmu. Jadi pada orang yang mengajar, ilmu yang disumbangkan itu akan terus mengalirkan ganjaran kepada penyumbangnya selama mana ia dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian orang lain tadi mengajar lagi kepada orang lain dan seterusnya. Bayangkanlah berapa banyak ganjaran kebajikan daripada ilmu itu. Jadi sebab itu ilmu ini talian jariyahnya Masya Allah sangatlah besar. Dan yang akhir sekali ialah anak yang soleh. Sebab anak soleh itu adalah pelaburan bagi seseorang. Bukan senang untuk mendapat anak yang soleh. Sebab itu anak yang soleh ini ada sumbangannya kepada orang tuanya yang telah tiada. Sepanjang dia menjadi seorang anak itu menjadi anak yang soleh, sering berdoa untuk orang tuanya, maka ia mendatangkan satu bentuk ganjaran jariyah yang mengalir terus. Itu kita fahamkan daripada hadis tadi. Berkaitan dengan infak ini, Allah menyebut banyak ayat-ayat tentang infak. Tetapi satu daripada ayat yang penting untuk menjadi motivasi kepada kita dalam amalan infak ini ialah ayat surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. Perumpamaan kepada mereka yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Kamasali habbah. Seumpama sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil. Sebiji benih ini menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin. Pada setiap tangkai itu 100 habbah. Terdapat 100 lagi biji benih.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan ganjarannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sedangkan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas kurnianya dan juga luas ilmunya. Ayat ini nak menjelaskan tentang besarnya ganjaran infak itu Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan, masal. Sedekah kita diumpamakan. Ditashbihkan sebagai habbah. Habbah ni satu biji benih. Jadi kita melihat, kalau kita tadabbur ayat ni, Masya Allah, kita akan melihat di sana bagaimana Allah memilih. Perumpamaan itu sangatlah tepat dan sangat jelas. Namun kita perlu mentadaburnya. Baru kita akan lihat. Allah umpamakan setiap infak kita seumpama satu biji benih. Bayangkan sebiji benih saja. Tetapi biji benih ini, kita tahu biji benih dia akan menumbuhkan tanaman. Maka biji ini Allah umpamakan dia hidup, tumbuh, menghasilkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 lagi biji benih. Umpama kita tanam pokok padi, satu benih biji padi menumbuhkan satu sepohon, serumpun padi yang ada 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100. Di situlah kita nak lihat betapa besarnya ganjaran infak. Jadi ketika itu kita melihat bahawa di sini ayat ini menjelaskan bahawa minima. Ini minima ya. Gambaran perumpamaan ini adalah pada minimanya saja. Allah gambarkan 1 kali dengan 7 dikali lagi dengan 100. Maka hasilnya ialah 700. Kalau nak dikatakan gandaan, 700 kali ganda. Itulah hebatnya. Sekarang ni umpamanya kita berinfak RM1, ia akan menghasilkan ganjaran di sisi Allah 700. Jadi kalau ringgit mana RM700. Jadi kita nak nampak dengan mudah, bandingkan dengan pelaburan kita dalam kehidupan ini, dalam aktiviti ekonomi. Ketika kita melaburkan RM1, kita mendapat keuntungan RM700. Masya Allah, besar. Tak ada di dunia ini satu bentuk pelaburan apapun yang boleh menghasilkan ganjaran yang sedemikian besar. Kemudian Allah sebut di akhirnya, Wallahu yudha'if. Allah itu berkuasa untuk melipat gandakan lagi. Kita kena faham bahawa 700 tu pada Allah bukan 700 tu. Allah boleh lipat gandakan lagi, jadi lagi besar ganjarannya. Itu serah kepada Allah. Jadi itulah sifat pemurahnya Allah itu, dia akan bagi ganjaran yang sangat besar dalam infak ni. Jadi sebab itu infak ini nak dibandingkan ibadah lain, kita disebut bahawa kita diberi 10 kali hasanah daripada kebaikan kita. Tetapi dalam bab infak, Allah sebut dengan jelas dalil ini. Maknanya di sini saja sudah ada 700 kali ganda. Masya Allah. Kemudian Allah sebut lagi, Allah berkuasa untuk melipat gandakan lagi. Wallahu a'lam, kita tidak tahu berapa banyak. Yang jelas kepada kita bahawa terlalu besar ganjaran infak, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah jadi dalil daripada ayat ini. Ada orang bertanya kepada saya ketika kita mengajar, ada orang bertanya, dari mana Ustaz dapat 700 kali ganda? Jadi sebab itulah Quran ini hebatnya. Dari perumpamaan itu kita perlu, sebab itu nak memahami ayat ini kita kena ada asas matematik. Baru kita dapat hasilnya. Sebab Allah datang dalam bentuk perumpamaan sebiji benih. Sebiji menghasilkan 7 tangkai. Jadi makna kita kena darabkan. 1 darab dengan 7. Kemudian dalam 7 itu ada 100. Darab lagi dengan 100. Itulah datangnya 700. Sebab dalam ayat ni tak dijelaskan 700.
Ini kelebihan Quran itu. Dia merangsang kita supaya berfikir menggunakan apa ilmu yang ada pada kita. Ilmu matematik ke, kira bicara kita ke, accounting ke. Kita kena gunakan ini untuk melihat hasilnya. Sebab ini fakta yang jelas. Ya. Jadi di situ kena ada matematik baru kita faham ayat ini. Allah nak ceritakan betapa besarnya ganjaran kepada orang-orang yang berinfak. Masya Allah. RM1 yang kita beri, kita dah nampak. Minimal 700 kali kita akan dapat ganjaran yang Allah sediakan untuk kita. Jadi bayangkanlah. Sebab itu dalam kita berinfak ini, kita perlu menilai dari segi hasilnya nanti. Iaitu ganjaran yang Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti. Ya. Tidak nampak di dunia ini. Ya, penghasilannya, hasilnya Allah simpan. Sebab itu yang Allah sebut di dalam surah As-Sajdah. Allah kata, فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Banyak benda yang kita tak tahu, tak nampak, Allah simpan untuk kita nanti di sana. Sebagai ganjaran, ya, yang akan menyenangkan hati kita. Inilah salah satunya ganjaran infak. Kenapa infak itu besar? Kerana Allah suka. Pertama kita ingat. Ibadah solat kita terus dengan Allah. Mana hubungan hamba kepada Rabbnya. Itu solat. Tetapi infak kita lihat, ia adalah satu ibadah yang menjalin hubungan dengan sesama manusia. Kerana infak itu kita beri kepada manusia. Tetapi nilai amalannya kerana Allah. Kita lihat. Sebab infak ni melibatkan ada orang lain. Sumbangan kita bagi kepada orang lain. Solat tidak. Solat kita dengan Allah. Jadi infak ini dia ada kedudukan, ada statusnya yang tersendiri. Maknanya Allah suka kalau kita ni ikhlas, sudi nak membantu orang lain. Maka Allah bagi ganjaran yang sangat besar. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Infak yang yang disebutkan itu. Jadi sekadar itu dalam sesi tazkirah ini insya-Allah saya akan sambung sedikit lagi tentang infak ini pada sesi tazkirah yang akan datang. Memandangkan isu infak ini satu isu yang besar, satu pembicaraan yang panjang. Maka insya-Allah dalam sesi tazkirah akan datang saya akan sambungkan lagi. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita bertemu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.